Menjadi ibu bapa adalah tanggungjawab yang berat. Ia memerlukan dedikasi, kesabaran dan kasih sayang. Sebagai ibu bapa, kita memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan anak-anak kita. Namun, kita juga manusia yang serba kekurangan dan sering melakukan kesilapan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Terdapat beberapa perkara yang perlu kita elak dalam proses ini. Salah satunya adalah penggunaan kata-kata yang beracun atau toksik. Kata-kata ini bukan sahaja boleh merosakkan hubungan antara ibu bapa dan anak, tetapi juga boleh memberi kesan negatif yang mendalam dan berjangka panjang pada perkembangan psikologi dan emosi anak. Berikut adalah 5 perkara yang tidak sepatutnya diucapkan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. 1. Mengkritik penampilan anak, seperti, "Kamu terlalu gemuk, kamu ini pendek." 2. Menghina anak, seperti, "Kamu bodoh, kamu kuat menangis macam bayi, kamu sangat mengecewakan." 3. Membanding-bandingkan kehebatan atau kekurangan anak, seperti, "Kenapa kamu tidak boleh jadi seperti sepupu kamu? Lihat adik kamu lebih hebat daripada kamu dalam semua hal. Kawan kamu melakukan lebih baik daripada kamu." 4. Menyesal mempunyai anak, seperti, "Aku berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Aku berharap kamu adalah anak orang lain. Aku berharap aku tidak mempunyai anak." 5. Mengadu tentang kesukaran membesarkan anak, seperti, "Kamulah punca hidup aku susah. Aku tidak pernah mendapat masa untuk diri aku sendiri sejak kamu dilahirkan. Aku berkorban banyak untuk kamu." Sebagai ibu bapa, kita mungkin tidak sedar bahawa kata-kata yang kita gunakan boleh memberi kesan yang mendalam pada anak-anak kita, walaupun kita mungkin merasakan yang kita hanya memberi nasihat atau cuba untuk membantu anak-anak kita menjadi lebih baik. Kata-kata yang kita pilih boleh membentuk bagaimana anak-anak kita melihat diri mereka sendiri dan dunia di sekeliling mereka. Penting untuk kita sebagai ibu bapa untuk memahami bahawa setiap kata yang kita ucapkan mempunyai kuasa. Kata-kata kita boleh membina atau merosakkan, boleh menyembuhkan atau menyakitkan, boleh memberi inspirasi atau mematahkan semangat. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk memilih kata-kata kita dengan teliti dan berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita dengan cara menghormati dan memahami perasaan mereka. Namun, jika kita telah menggunakan kata-kata toksik, ini bukan bererti kita tidak boleh memperbaiki apa yang telah kita terlanjur kata. Berikut adalah 6 langkah-langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki keadaan. 1. Mengakui kesalahan. Mengakui bahawa kata-kata yang telah diucapkan adalah salah dan beracun. Ini adalah langkah penting dalam proses pemulihan. 2. Minta maaf. Setelah mengakui kesalahan, penting untuk meminta maaf kepada anak. Minta maaf yang ikhlas dapat membantu memulihkan hubungan dan menunjukkan kepada anak bahawa ibu bapa mereka menghargai dan menghormati perasaan mereka. 3. Membuat perubahan. Setelah meminta maaf, ibu bapa perlu berusaha untuk membuat perubahan dalam cara mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Ini mungkin termasuk menghindari penggunaan kata-kata toksik dan berusaha untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih positif. 4. Menetapkan batasan. Ibu bapa perlu belajar bagaimana menetapkan batasan yang sihat dengan anak-anak mereka. Ini mungkin termasuk menghormati ruang peribadi untuk anak, menghargai perasaan mereka, dan membiarkan mereka memiliki suara dalam membuat keputusan. 5.
Mencari bantuan profesional. Dalam beberapa kes yang ekstrim, mungkin kita perlu mencari bantuan profesional, seperti seorang terapis atau kaunselor. Mereka dapat membantu ibu bapa memahami dan mengubah perilaku diri kita sendiri. 6. Mengambil masa untuk diri sendiri atau me time. Ibu bapa juga perlu mengambil masa untuk diri mereka sendiri. Ini mungkin termasuk melakukan aktiviti yang mereka suka, menjaga kesihatan fizikal dan mental mereka, dan mengambil masa untuk bersantai dan berehat. Kesimpulannya, apa yang perlu kita tahu adalah tidak ada ibu bapa yang sempurna. Kita semua membuat kesilapan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kesilapan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ingatlah, perubahan tidak akan berlaku dengan segera, tetapi ia memerlukan masa. Namun dengan usaha dan dedikasi, ibu bapa dapat belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak mereka dengan cara yang lebih positif dan sihat. Dan dengan memahami dan menghindari penggunaan kata-kata toksik, kita dapat membantu dan memberi anak-anak kita asas yang kuat untuk masa depan yang cerah dan bahagia. Baiklah, itu pendapat saya. Sila berikan pula pendapat anda atau kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jika anda suka pada video saya, sila tekan butang like dan tolong subscribe channel saya. Terima kasih kerana menonton. Moga kita jumpa lagi di video-video terbaru dari saya. Bye.